Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma muka surat 3 ni kamu hai kami bagi dah. Ni muka surat 3. Muka surat 3 tarikh agama. Sudah. Muka surat 3 tarikh agama. Siapa yang ada pen pensel boleh tulis. Agama menurut bahasa bermakna ketaatan. Pada bahasa lah. Dia ada pada bahasa dan pada syarak. Agama pada bahasa ketaatan, ibadah, pembalasan dan hisab. Jadi maksudnya masuk agama itu adalah taat. Masuk agama itu adalah ibadah. Masuk agama itu pembalasan dan masuk dan juga hisab di akhirat besok. Itu pada bahasa. Dan kita adalah hanya kita lain. Dan tarikh agama ada yang ringkas, ada yang panjang. Nabi hal ringkas kan dia panjang. Ambil panjang. Jadi tarikh agama hak panjang ni pada wad'un ilahiyyun sadiqun li zawil uqulis salimah bi ikhtiyarihim mahmudi ila ma huwa khair bizat. Ketetapan ilahi, maksudnya benda yang ditetap oleh Allah. Itu agama. Itu pada hak dari panjang lah. Dah kata nak agaknya, iaitu ketetapan ilahi, ketetapan ketuhanan yang ditujukan, dikhususkan untuk orang-orang yang berakal sehat. Dengan pilihannya yang terpuji untuk kebaikan, kesejahteraan yang sejati bagi mereka. Itu masuk agama hak tarikh, hak panjang. Agama itu adalah ibarat. Kita baca hak matan dia. Ibarat daripada himpunan segala hukum-hukum. Ibarat daripada segala hukum-hukum Allah lah, yang dikhususkan kepada hamba-hambanya. Yang dihantar oleh Allah kepada sekalian hambanya yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Yang dibebani hukum syarak. Orang yang sampai umur, lelaki 15 ke atas, 15 tahun ke atas, perempuan 9 tahun ke atas, itu mukallaf. Maksudnya dah sampai masa dia. Dia keluar mani, keluar air mani, ataupun bagi perempuan dia haid, maka ketika itu maka mukallaf. Bila mukallaf dibeban hukum syarak. Apa dia hukum syarak? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi apabila dia mukallaf, dia tak sembahyang, berdosa dah lah. Diseksa. Kalau tak mukallaf, umur baru 10 tahun. 10 tahun. Dia tak mukallaf lagi, bagi lelaki lah.
Kalau perempuan 10 tahun tu zaman haid dah. Ataupun dia tu baru 7 tahun tak mukallaf lagi. Kalau dia tak sembahyang pun tak berdosa. Sebab tak mukallaf. Ada had, ada dia punya umur dia yang dikatakan mukallaf. Maksud mukallaf tu adalah mukallafun yang dibebani hukum syarak. Atas lidah Rasulnya, iaitu Nabi-Nya Muhammad SAW, yang membawa kebajikan yang berkekalan kepada mereka. Itu masuk agama. Boleh. Kalau takrif agama yang ringkas apa dia? Ma syara'ahullah ta'ala ala lisan nabiyhi minal ahkam. Sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah melalui lisan nabinya berupa hukum-hukum. Jadi Allah Ta'ala hantar Nabi, kemudian diberikan hukum untuk Nabi untuk disampaikan kepada manusia melalui lidah Nabi SAW. Aqimus salata, diri olehmu atas sembahyang. Dalam Quran Nabi sampai kepada umat dia, aqimus salat wa atuz zakat, tunaikan sembahyang, keluarkan zakat. Itu amal perintah wajib. Tanda beragama, tanda orang yang beragama ni, segala tanda orang beragama itu ada 4. Kalau ada 4 ni, maksudnya orang tu dia beragama lah. Orang yang ada agama, nilai agama. Apa dia yang pertama? Sah i'tiqad. Maksudnya i'tiqad yang betul, iaitu jaga. Maksud jaga itu pasti dengan apa yang diiktiqadkan oleh ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad yang betul iaitu kejak di hati dengan ketuhanan. Hati dia kejak yang berkaitan dengan ketuhanan, keesaan Allah Ta'ala dan lain-lain yang diiktiqadkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu maksud dia lah. Maksudnya i'tiqad. Tanda orang beragama ni, i'tiqad dia betul. Diikut apa? Ahli sunnah wal jamaah. Yang dipimpin oleh siapa? Iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itu maksud ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ahli golongan yang mengikut Nabi dan mengikut sunnah-sunnah Nabi. Itu maksud i'tiqad yang betul lah. Kalau i'tiqad dia ikut Syiah lah, dia ikut Murji'ah lah, Mu'tazilah lah dan sebagainya, itu i'tiqad yang tak betul. Yang kedua, benar qasad, niat, iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Menunaikan ibadat kerana Allah, tidak kerana yang lain. Ada? Dalam kita disebut menunaikan ibadat dengan ikhlas, artinya mengerjakan ibadat itu dengan mengikhlaskan niat bagi Allah, tiada menyekutukan pada ibadat itu selain daripada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Sama taknya? Sama? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka sesiapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Tuhan, maka ia hendaklah beramal soleh dan tiada menyekutukan sesiapa pun dalam beribadat kepada Tuhannya.
Ulama telah berselisih pendapat mengenai orang yang beramal yang menyekutukan Allah pada amalan dengan pekerjaan keduniaan. Ibnu Abdus Salam dan lain memilih pendapat yang tiada sekali-kali baginya mendapat pahala, tak ada pahala. Buat ibadat kerana Allah dan kerana benda lain. Nak bagi orang puji lah, nak bagi orang sanjung lah, nak bagi orang suka lah dan sebagainya. Dia buat ibadat kerana Allah dan ada matlamat lain, ada kepentingan lain. Jadi kata Ibnu Abdus Salam, tak dapat pahala. Tidak mendapat pahala lah. Sebaliknya kefarduan tuntutan tu terlaksana lah. Maksudnya benda tu telah lah. Cuma pahala tak ada. Maksudnya kalau dia sembahyang tu kerana Allah dan kerana manusia, tuntutan sembahyang tu lepas lah. Tapi pahala tak ada. Sebab apa? Sebab dia ada dua tujuan. Kalau satu tujuan kerana Allah, pahala ada lah. Kalau dua tujuan, pahala tak ada. Tanggungjawab tu selepas lah. Imam Ghazali pula memilih pendapat dengan mengambil kira sebab yang membangkitkannya, yang menyokonglah kepada melakukan amalan itu. Jika ia terlebih banyak pekerjaan agama, maka mendapat pahala sekadarnya. Maksudnya kalau dia buat ibadat ada dua tujuan, tapi hak agama tu dia ada 70% lah. Contoh dia berat, pahala banyak dapat. Atau yang lebih banyak itu pekerjaan dunia. Hak dunia tu jadi hak dunia tu 60. Akhirat tu tinggal 40 lah. Contoh dia. Maka adalah baginya pahala. Maka tiada baginya pahala. Pahala tak ada. Sebab tu maksud menunjukkan kepada niat kita. Orang lain tak tahu. Allah yang Maha mengetahui. Dia ni dunia banyak ni, semayang kan main, baca sedap, tertib elok, rupanya niat dunia banyak. Sebab tu manusia tak tahu. Orang kat belakang tu anggap dia ni yang bagus ni, baca panjang elok semua ni. Jadi rupanya dunia banyak. Baca nak bagi orang puji. Aku baca panjang sedap ni, mesti orang puji aku ni. Itu dunia nak bagi orang puji tu. Jadi kalau macam tu, kata Imam Ghazali, dia tidak ada pahala. Yang boleh tahu siapa dia? Allah Ta'ala yang tahu. Dia ni pahala banyak, dunia banyak, akhirat kurang, akhirat banyak, dunia kurang. Tu Allah Ta'ala yang tahu. Malaikat pun tak nak scan. Malaikat Jibril, malaikat Maut, malaikat pun tak boleh nak scan benda yang dalam niat kita tu. Dunia banyak, akhirat banyak, dia tak boleh. Hanya Allah yang boleh tahu. Mutlak kepada Allah. Malaikat pun terbatas. Allah Ta'ala bagi kepada dia pengetahuan yang terhad, yang terbatas. Hakikatnya Allah Ta'ala dia mengetahui segala isi hati kita. Benda yang kita kata-kata hati, niat kita, benda yang terlintas, angan-angan kita, semua Allah Ta'ala maha mengetahui. Dengan manusia kita boleh bohong, kita boleh konon sana konon sini, tapi dengan Allah tak boleh konon ke mana-mana. Akhirat besok Allah Ta'ala dedahkan di hadapan semua makhluk segala kata-kata hati kita, niat-niat kita saja. Kalaulah kita menyembunyikan aib manusia, maka Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kalau kita membukakan aib manusia, maka Allah Ta'ala akan bukakan aib kita di hadapan makhluk di akhirat besok. Ada manusia yang suka duk buka aib orang. Tak sema-sema dia buka aib orang, dia buka orang bukan. Ingat aib dia Allah Ta'ala buka. Sama ada buka di dunia ataupun di akhirat. Dua tu.
Jadi kalau kita tidak menemukan aib siapa-siapa, maka Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat itu. Habis kan? Jadi buat ibadat benar pasal niat itu menaik ibadat kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Jadi kita buat ibadat kerana Allah lah, sembahyang. Kita sebut dalam dapat niat apa dah? Lillahi ta'ala. Untuk menghadirkan niat. Semua puasa kerana Allah, haji kerana Allah, baca Quran, zikir, niat, semua kerana Allah Ta'ala. Sebab ibadat ni kita buat memang untuk Allah Ta'ala, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang-orang ibu bapa sebagainya. Kita buat ibadat kerana Allah. Orang nak kata kita rajin ke apa, itu lain. Tapi aku buat ibadat ni kerana Allah. Tidak. Yang ketiga, menyempurnakan janji, mengerjakan segala yang disuruh. Mengerjakan perkara yang disuruh. Apa dia janji? Janji iaitu tanda orang yang beragama ni dia menyempurnakan janji. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala suruh buat, dia laksanakan semua. Allah Ta'ala suruh semayang, dia semayang. Puasa, dia puasa. Suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Banyak lagi. Dan dia meninggalkan apa yang ditegah. Dia tak buat, dia tak minum arak, tak berjudi, tak berzina, tak. Benda-benda yang haram, dia tinggalkan semua. Yang disuruh oleh Allah suruh buat, dia buat semua. Itu orang yang menyempurnakan janji. Jadi kalau orang yang tak menyempurnakan janji, hak suruh buat dia tak buat, itulah orang yang memungkiri janji. Itulah di mana orang yang telah menzalimkan diri dia sendiri. Akhirat besok Allah Ta'ala timpa dosa itu kepada orang yang tidak menyempurnakan janji. Yang keempat, tiada melampau sekatan, iaitu meninggal segala yang dilarang. Yang keempat, yang ketiga, iaitu kita buat apa yang disuruh. Yang keempat, meninggalkan segala yang dilarang. Hak Allah Ta'ala larang dengan dia buat sekatan. Itu dia panggil hudud. Tilka dalam disebutlah hadis, tilka hududullah. Iaitu dalam Quran. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah hudud, maksudnya batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, jangan kamu melampau. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah Ta'ala telah membataskan akan beberapa batasan, ada larangan. Fala ta'taduha, jangan kita langgar. Contoh dia mencuri. Itu kalau jangan kita langgar, itu dia punya sekatan dia. Kalau kita langgar, maka kenalah hukum. Hukum iaitu dikerakkan tangan dia kena kerak sebab mencuri. Orang yang dah berkahwin, dia berzina, maka direjam sampai mati. Itu dia panggil hudud. Wa hadda hududan, batasan. Wala ta'taduha, jangan melampau. Kalau dia pergi melampau dan zina, maka dikenakan hukum rejam sampai mati. Kalau yang tak kahwin, dia berzina, maka disebab kafiratan dan dibuang di arah selama setahun. Itu hudud. Jangan kita langgar. Kan? Asas agama itu di atas 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Ada
Darajat yang saya cinta syok. Oh, Jauh tu. Dia nak ketemu. kemana? Agama itu di atas tiga perkara: Islam, iman dan ihsan. Dulu kita baca dah apa dia maksud Islam, apa dia maksud iman, dan apa dia maksud ihsan. Ihsan itu maksudnya ikhlas. Maqam yang tinggi. Islam, kemudian yang kedua iman, yang tiga ihsan. Dia tak elok dah. Kalau sebut orang Islam, dia mesti orang beriman. Kalau sebut orang beriman, dia mesti orang Islam. Kalau sebut orang Islam, tak mesti dia beriman. Kadang-kadang ada dia orang tu nama orang Islam, anak orang Islam, tapi minum arak. Kan? Itu dia tak beriman. Beriman maksud percaya apa yang Allah Ta'ala perintah, yang Allah Ta'ala tegur. Jadi kalau dia buat benda haram, dia tak beriman. Cuma dia orang Islam saja, masih mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam ni maksudnya perkataan Islam, aslama yuslim islaman. Islam ni maksudnya selamat. Setiapa yang masuk Islam, dia selamat dunia akhirat. Selamat daripada dalam api neraka. Itu maksud Islam. Islam itu selamat. Allah akan selamat kita di dunia dan di akhirat dengan masuk dijauh daripada api neraka. Kalau tak masuk Islam, dia tak selamat. Dunia tak selamat, akhirat lagi tak selamat. Tempat dia neraka. Sebab tu Islam ni, orang nak masuk Islam, dia mesti syahadah dulu. Ada penyaksian. Penyaksian mestilah menggunakan lafaz asyhadu. Kata ulama, pendapat ulama, yang lain tak memadai. Mestilah dia menggunakan asyhadu. Sebab kita tengok mana-mana pun orang masuk Islam, mesti dia sebut asyhadu. Sebab asyhadu tu majoriti ulama kata dengan lafaz asyhadu itu baru sah Islamnya. Asyhadu dengan maksud aku naik saksi. Dan dua kalimah syahadah tu wajib tertib. Tertib maksudnya dia mengesahkan Allah dulu, kemudian barulah kerasulan Nabi. Kalau tak tertib, dia pergi Nabi Muhammad dulu, Allah kemudian. Maka tak sah dia punya syahadah. Syahadah. Wajib tertib. Kemudian kalau orang tu dia hanya beriman dengan hati, dia mengesahkan Allah dengan hati, kemudian mengaku kerasulan Nabi pun dengan hati juga, semua dengan hati. Tetapi apabila disuruh mengucap, dia tak mau. Dia ingkar. Dia kata aku tak mau. Aku pakai hati. Aku mengucap aku semua pakai hati. Tak mau menggunakan lidah. Tu dia ingkar tu, disuruh. Dia ingkar. Kalau orang yang uzur maksudnya orang tu dia bisu ke apa, tak apalah. Orang bisu kan nak syahadah. Syahadah dengan isyarat. Ni orang biasa disuruh syahadah, dia tak mau, aku nak pakai hati. Orang yang masuk Islam semua syahadah, mengucap dia tak mau. Dia lawan dia ingkar perintah Allah. Maka dengan sebab dia ingkar, tak mau syahadah tu, boleh membatalkan tasdik dia dalam hati. Sebab dia ada tiga. Dia ada tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati siapa dia? Iaitu Allah tu Esa, dan mengaku kerasulan Nabi dengan hati. Membenarkan.
Tapi kalau dia tak mahu mengucap, maka dengan sebab tak mahu mengucap itu membatalkan tasdik dia sebab ada ingkar. Kalau orang ada penguzuran lain, penguzuran orang bisu ke, lidah dia kena potong ke, dia sakit mulut ke apa semua tak lain, itu lain. Ini saya saja. Maka keingkaran itulah boleh membatalkan tasdik dalam hati. Sebab tu dia kena ada 3 benda. Ada 3 benda ni barulah orang tu mukmin yang hakiki lah, mukmin yang betul-betul. Yang pertama tasdikul qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua iqrar bil lisan, mengucap dengan masyarakat. Yang tiga al-amal bil jawarih, iaitu melaksanakan yang Allah Taala perintah ni dengan anggota badan. Sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi kalau ada 3 benda ni, kita dinamakan mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna. Tapi kalau ada 2, dia membenarkan dengan hati, dia mengucap dengan lidah, tapi tak pernah sembahyang. Sembahyang pun tak, puasa pun tak, apa pun tak. Pakai sulak pendek untuk main sepak takraw. Tok main sepak takraw lepas surau pula pakai sulak pendek. Tak ada lah kot. Main pakai sulak pendek untuk main sepak takraw depan masjid. Zaman. Kan? Jadi orang macam tu, dia ada 2 saja, tak cukup 3. Dia panggil mukmin yang naqis, mukmin yang kurang, yang tak sempurna lah. Jadi yang kita nak ni 3. Ada 3 dekat kita, dia panggil mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna. Itu maksudnya Islam. Islam ni maksudnya benda yang luaran. Sembahyang, puasa, zakat, haji itu benda yang luaran. Iman benda yang dalaman. Benda yang melibatkan kepercayaan kita kepada Allah, kepada Rasul. Wujudnya ala ghaib. Adanya syurga, neraka, hisab, nikmat kubur, siksa kubur, Nabi dan Rasul, cita-cita, semua tu benda yang ghaib, maka itu melibatkan iman. Jadi iman benda yang dalam ni hanya Allah Ta'ala yang tahu. Orang lain tak tahu. Sama ada kita ni beriman dengan benda ghaib, syurga, neraka, sebagainya, orang tak tahu. Tengok orang syahadah mengucap, dia ni beriman. Sebab syahadah itu untuk memperlakukan hukum agama kat dunia. Dengan sebab dia syahadah, kita boleh dia nak jadi imam, dia sembelih, dia boleh makan, dia mati kita sembelih jenazah dia boleh jadi saksi nikah, dia boleh kahwin dengan orang Islam. Sebab apa? Sebab syahadah itu memperlakukan hukum dunia kepada dia. Dia boleh hidup di kalangan masyarakat Islam. Tapi kalau dia tak syahadah, dia pakai iman saja, maka dia hanya mukmin di sisi Allah Ta'ala. Pada manusia dia bukan mukmin. Sebab dia tak syahadah. Sebab tu dikatakan tadi, kalau dia tak syahadah, maka disebabkan ingkar tu boleh membatalkan tasdik dah. Kalau orang macam ni, kalau mati, dia kena tanam di satu tempat yang bukan kubur orang Islam lah. Sebab apa? Sebab dia tak mahu mengucap. Tak ada bukti yang dia tu seorang Islam. Kemudian dah ihsan. Ihsan ni paling tinggi lah. Ihsan yang kita katakan tadi, dia buat ibadat tu kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Buat apa pun semua kerana Allah. Gotong royong kerana Allah, membersih surau kerana Allah, buat janu kerana Allah, semua kerana Allah. Hati dia dengan Allah Ta'ala. Pertama Islam. Ada tak? Pertama Islam itu ialah apabila seseorang itu secara zahirnya mengikut
dan menerima apa yang didatangkan kepadanya oleh Nabi SAW tentang apa yang diketahuinya mengenai agama secara darurah. Apa maksud darurah ni? Darurah ni benda yang mudah faham. Dia panggil darurah satu lagi dia panggil benda yang susah nak faham lah. Darurah ni tidak perlu fikir dan bicara panjang-panjang. Contohnya kita kata seperti 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Maksudnya sembahyang ni semua orang tahu kata sembahyang ni wajib. Benda yang mudah, benda yang tak perlu fikir panjang-panjang, semua orang tahu. Budak-budak pun tahu, orang dewasa semua orang tahu kata sembahyang ni wajib. Tak ada seorang pun yang tak tahu, semua orang tahu. Maksudnya benda yang mudah. Dan 2 kalimah syahadah semua orang tahu. Dengan sebab 2 kalimah syahadah ni dia jadi orang Islam, mesti syahadah. Semua orang tahu. Itu dia panggil darurah. Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu ialah mengaku dengan lidahnya apa yang tersebut itu dan tiada menolaknya sekalipun ia tidak mengamalkannya seperti meninggalkan sembahyang dan seumpamanya selama-lamanya. Kitab ni sebut Islam itu mengaku dengan tidak fikir bicara oleh lidah seorang dengan betul serta tidak menolak ingkar akan perkara agama yang mudah dibawa oleh Rasul seperti sembahyang lah, seperti betul 2 kalimah syahadah dan sembahyang dan lain. Kalau tidak sekalipun dia tidak beramal sekalipun. Jadi semua orang fahamlah Islam tu. Kemudian rukun Islam 5 perkara ada. Rukun Islam pula. Rukun Islam 5 perkara. Yang pertama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa maksud dia? Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar yang lain daripada Allah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan daripada Allah Ta'ala. Itu maksud mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab tu kita nak terjemah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar yang lain dari Allah melainkan Allah. Kita kena sebut yang lain tu, yang lain daripada Allah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah melainkan Allah. Kalau kita terjemah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, salah. Sebab apa? Sebab dia akan masuk Tuhan yang lain dan Tuhan yang sebenar. Zat yang lain dan zat yang sebenar. Jadi syahadah tu, terjemahan tu dia salah. Tepat. Aku ni saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar yang lain melainkan Allah. Maksudnya dia isbat zat Allah Ta'ala sajalah. Kalau terjemah aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, macam mana? Tadi nafi, ni isbat balik. Tadi kamu nafi zat Tuhan yang sebenar, kemudian kamu isbat balik, kamu mentabikkan Tuhan tu esa balik. Jadi salah.
tiada dalam surau ni tak ada Zaid, kemudian malaikat Zaid. Kerana tadi dia kata dalam surau tak ada Zaid, ada nama Zaid dah. Kemudian malaikat Zaid ada balik pula. Jadi taklah. Dia kena nafi tiada Tuhan yang disebut dengan sebenar yang lain daripada Allah melainkan Allah. Jadi zat yang lain itu kita nafilah. Jadi yang kita isbat itu adalah Allah lah. Sebab tu nak masuk Islam dia mesti guna kalimah asyhadu an la ilaha illallah, sebab dia ada nafi dan ada sebab. Kata ulama tidak memadai orang sebut Allah Esa. Muhammad itu Allah. Kalau dia kata dia nak masuk Islam, dia sebut Allah Esa. Nabi Muhammad itu sosok Allah. Jadi dia sebut Allah Esa tu mana ada isbat Nabi. Kata ulama Islam menggunakan syarat yang macam tu tidak memadai. Dia mesti menggunakan lafaz asyhadu, kemudian dia mesti menggunakan nafi dan isbat. Kecuali kalau orang tu dah masuk Islam lama sampai maqam wali-wali, maqam yang tinggi-tinggi, dia kalau dia zikir pun dia tak sebut dah, dia sebut Allah saja. Maksudnya dia malu dah. Dia malu nak sebut nafi pakai isbat. Dah sampai maqam ni seolah dia sebut yang maujud Allah saja. Lain apa pun tak ada. Makhluk apa pun tak ada. Yang ada Allah saja. Sebab tu orang yang maqam ni, orang yang maqam tinggi-tinggi ni, dia sampai maqam ni dia tak perlulah duk cerita kat siapa-siapa. Dia karam, dia mabuk dalam cinta kepada Allah Ta'ala sampai peringkat apa yang dia tengok tu semua dia kata Allah. Dia tengok Allah. Jadi bagi orang syariat ni beri salah aman boleh kata macam tu. Dia tengok tiap Allah, tengok nur Allah. Sebab dia sampai maqam tinggi. Apa yang dia nampak semua Allah. Jadi orang syariat ni menghukum dia, hang salah. Sebab tu kalau kita siapa-siapa pun wali-wali sampai maqam yang tinggi, dia tak boleh ceritakan siapa-siapa. Orang tak faham. Sebab tu orang yang maqam macam ni, dia sebut Allah. Maqam dia lah. Sampai perhatikan dia sebut huwa kembali kepada Allah lah. Tapi maqam kita orang awam ni, zikir yang afdal untuk kita semua ni lah la ilaha illallah. Jangan sekali-kali kita tak sampai maqam lagi aku nak cerai tengok, jangan cerai. Kita guna sebab tu Nabi kata sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Guna zikir ni lah bagi orang yang khawas, orang yang khawasul khawas, yang orang yang istimewa, wali-wali Allah tu, itu makam dia pun. Kita tak sampai lagi, jangan duk naik atas hari jatuh. Kan? Kita naik ku bakar pokok, naik elok, lambat pun tak apa lagi sampai dia. Ni tak, dia kira nak loncat naik. Loncat tengok naik. Ambil galah, lari naik. Naik jatuh mati. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wal hamdulillah.